Larangan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ke-50 وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذي كان من قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya kamu bersetuju dengan mereka dalam melakukan maksiat dan kejahatan, sehingga kalaulah mereka berjalan, yakni orang yang sebelum daripada kamu itu masuk ke dalam lubang biawak, tentulah kamu pun memasukinya kerana mengikuti mereka. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah orang kami mengikuti itu orang Yahudi dan Nasrani? Jawab junjungan Nabi, maka adakah siapa lagi selain daripada mereka itu? Baik. Keterangan, oleh kerana ini maka hendaklah setiap seorang kita berhati-hati dan menjaga diri masing-masing supaya jangan kita mudah terikut orang tersebut, yakni Yahudi dan Nasrani, dalam segala sesuatu yang berhubung dengan kelakuan dan akhlak serta kebudayaan mereka. Beringatlah. Baik. Hadis kita pada malam ni berkenaan dengan ancaman ataupun kita panggil amaran Nabi SAW, satu bentuk peringatan daripada Nabi supaya jangan kita ikut Yahudi dan Nasrani. Sebab Nabi SAW pernah sebut secara umum, satu ketika nanti la tattabi'unna, perkataan yang Nabi guna dengan menggunakan dalam bahasa Arab dipanggil huruf nun di belakang dia tu dengan nun bersabdu, dipanggil nun taukid. Nun taukid ataupun kita panggil kata penguat. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata penguat. Tujuan kata penguat ni adalah untuk menegaskan, menguatkan lagi kata-kata kita. Jadi dalam bahasa Arab ni ada yang dipanggil nun taukid saqilah, ada dipanggil nun taukid khafifah. Nun taukid saqilah ni yang ada sabdu. Nun taukid yang khafifah ataupun ringan, maka dia tak ada sabdu. Contohnya ayatnya dalam surah apa dia? Dalam surah Iqra ataupun kita kata surah Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Tapi di situ kalau kita tengok pada tulisan resam Usmani, dia tulis lanasfa'an, ain kemudian alif, ada dua garis dipanggil tanwin. Kan? Dua garis itu panggil tanwin. Tanwin sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Dua garis atas, dua baris bawah, dua baris depan. Fathatan dua baris atas, kasratan dua baris bawah, dhammatan dua baris depan. Baik. Di situ ditulis lanasfa'an, ain, alif. Kan? Kemudian fathatain. Dua baris atas. Baik. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tanwin. Tanwin tu apa dia makna? Tanwin tu maknanya dua nun. Ataupun nun. Tanwin. Jadi asalnya ialah tulisan asal lanasfa'an, ain dan juga nun mati. Nun mati itu adalah nun taukid, nun penguat kata. Kalla, dan ingatlah, ataupun kita pakai tidak,
lanasfa'an bin nasiyah, kami akan sentak ubun-ubun mereka. Pasti akan sentak. Tarik tu, renggut apa dia, bin nasiyah. Baik ya. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah, siapa ada Android phone tu boleh tengok yang ada Quran Android. Nah, handphone kita tu, kalau handphone smartphone, kalau boleh install lah juga Quran Android. Tak paling kurang duk sambil-sambil WhatsApp baca satu nak kata satu muka surat takut panjang sangat, banyak sangat. Satu perkataan pun jadi dah. Sebab satu perkataan bahasa Arab tu satu huruf dah berapa puluh kali ganda dah ya dah. Satu perkataan okeylah tu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran dah. Alif lam mim sadaqallahul azim. Cukup, lepas tu baca WhatsApp. Nah, lepas tu nak baca WhatsApp pula buka Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi sadaqallahul azim. Baca WhatsApp. Nah, baik. Jadi maknanya kalau dalam Quran Android ataupun dalam kita punya Resam Usmani ditulis lanasfa'an, ain kemudian tanda tanwin. Baik, ataupun dia panggil fathatan. Baik. Asalnya dieja dengan huruf nun mati. Maka eja nun apa nama ni, huruf nun mati tadi lalu disebut tanwin, digantikan dengan baris. Baik. Itu dipanggil nun taukid khafifah, yang mati, nun mati. Ada nun taukid saqilah, makna nun taukid yang berat. Berat tu ialah nun bersabdu. Contoh dalam surah At-Takatsur. Dalam surah At-Takatsur kita baca apa dia? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Latus'alunna maknanya kamu pasti semestinya akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Confirm akan ditanya. Nah, baik. Jadi perkataan nun taukid di situ menggambarkan tak akan terlepas satu nikmat pun Allah akan tanya. Sebab itulah kalau kita ni takut nak jadi kaya ni, nak jadi lebih sikit pada orang takut. Pasal apa dia? Allah akan tanya. Sebab orang yang tak ada apa-apa, dia 500 tahun lebih awal masuk syurga. 500 tahun bukan 50 second apa semua, tidak, bukan 500 second. 500 second pun rasa lambat dah. Apatah lagi 500 tahun. 500 tahun kehidupan akhirat, bukan dunia. Satu hari sana, 1000 tahun kita di sini. Kalau 500 tahun, tak tahu bila. Orang dalam syurga tu, orang miskin dalam syurga tu puas dah duduk dalam syurga. Tak boleh katakan boring dah. Hai, lambat lagi jiran sebelah. Pasal apa dia? Kaya sangat kita, rumah kita, Allahu Akbar. Nah, kalau jalan pun slow-slow takut roboh rumah tu. Yang sebelah tu gagak komputer, bunyi meracun, bunyi meriam apa semua, tak bergagak. Rumah besar dan sebagainya. Oh, kalau kita fikir apa nama ni, hai baik tak payah kaya. Pasal 500 tahun tu baik, bukannya sikit-sikit. Tak nak. Latus'alunna, nun dipanggil nun taukid saqilah yang ada sabdu. Jadi nun taukid ni dia digabungkan dengan kata kerja. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja, bahasa Arab dipanggil fa'il. Fa'il mudhari' yang untuk present tense. Bahasa Melayu tak tahulah nama apa, kena tanya apa nama doktor kita, pensyarah kita lah. Berapa. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Nabi sebut la tattabi'unna, kamu pasti akan mengikuti. Siapa dia? Sanana ni jejak langkah. Huruf sin. Malam ni kita belajar bahasa Arab sikit, biar rasa seronok sikit. Dia panggil apa nama ni, kehebatan ataupun Al-Quran tu. Sanana daripada perkataan sin dan juga nun, root word dia. Dia panggil kata akar dia ialah daripada sin dan juga nun. Sin dengan nun ni menggambarkan perkara yang berlaku secara berturutan ataupun sesuatu yang berderetan. Contoh, perkataan gigi dalam bahasa Arab dia panggil sinun.
Sin dan juga nun juga. Jadi huruf sin dengan nun ni menggambarkan perkara ataupun benda yang berderetan. Gigi kita ni berderet ke tidak? Berderet. Mula-mula tumbuh gigi apa? Dia tak tumbuh gigi geraham terus. Tak, dia tumbuh gigi depan dulu. Dipanggil sunai. Bahasa Arab panggil sunai sebab dia akan tumbuh dua. Biasanya dia akan tumbuh dua depan. Sama ada atas ataupun bawah. Baik. Kemudian lepas pada yang dua tu dia akan tumbuh pula sebelah tu. Jadi empat. Arab panggil rubai. Yang mana Nabi pernah dalam perang Uhud, Nabi ni gigi je patah. Gigi yang mana? Rubaiyah Nabi. Gigi yang mana? Yang ni dengan yang ni. Kan gigi kita dua begitu kan? Dua mula-mula tumbuh dua depan. Kemudian dia akan tumbuh tu. Rasa sendirilah. Kalau tak ada gigi minta maaf lah. Rasalah gigi palsu pun boleh, sama saja. Jadi lepas pada tu barulah dipanggil, lepas pada rubaiyah. Rubaiyah asal makna empat, sunai dua sebab dia tumbuh dua. Kemudian rubai dia akan tumbuh keempat. Dua-dua tu. Kemudian barulah dia panggil lepas pada tu ad-dirs. Gigi geraham, gigi taring, kemudian gigi taring, kemudian gigi geraham. Ikutlah apa nama istilah dia. Buat sendirilah istilah dia. Jadi kesemua tadi gigi kita tu adalah susunan daripada kumpulan daripada gigi-gigi yang kita sebut tadi. Gigi depan tu kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Gigi depan aku. Lepas pada tu gigi taklah gigi taring. Lepas pada tu gigi taring keempat tu. Apalah gigi apa kena tanya doktor lah, kita sendiri pun kalau sebut kok salah. Baik, jadi maknanya sinun gigi daripada perkataan sin dan juga nun. Begitu juga kita panggil istilah tahun dalam bahasa Arab dipanggil sanatun. Sin, nun dan juga ta marbutah. Sanatun. Sanatun maknanya tahun. Pasal apa ada setahun? Pasal dia daripada hasil daripada satu hari. Daripada satu hari campur-campur semua tu susun jadi seminggu. Seminggu tu susun jadi minggu-minggu 4 jadi sebulan. Campur pula sebulan-bulan, campur jadi 12, jadilah 1 tahun. Sanatun kamilah. Maknanya tersusun cukup cantik dah habis tu dipanggil sanatun. Sebab dia panggil susunan-susunan tu. Begitu juga dipanggil perkataan sinatun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun wala naum. Sinatun ialah maknanya apa dia? Mengantuk. Pasal apa dia? Sinatun ni dia bukan semata-mata mengantuk. Kerana mengantuk ni asal dia an-nu'as. Nu'as ni mengantuk. Mengantuk. Baik Lepas pada nu'as dipanggil sinatun. Pertama kita mengantuk tu dengan bila kita mengantuk kita akan menguap. Tatha'ub. At-tatha'ub. Orang at-tatha'ub ni dia ni dipanggil at-tatha'ub minasyaitan. Menguap tu jenis syaitan. Sebab tu orang yang banyak menguap apa semua tu, kita dari segi sains kita kata kekurangan bekalan oksigen di otak, sebab tu kita menguap. Itu sains. Tapi dari segi ilmu Islam, menguap tu syaitan yang cucuk menyebabkan kita mudah menguap. Baik. An-nu'asu minar rahman, minallah. Dan juga menguap tu daripada menguap pula dia mengantuk tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan kita menguap, ada mengantuk. Satu lagi sinatun. Sinatun tu dia menyusuli selepas nu'as. Allah Subhanahu wa taala sebut idz yughashikumun nu'asa amanatan min. Apabila kamu diselubungi rasa dipanggil mengantuk. Baik. Jadi selepas daripada kita mengantuk, dia ada makna satu lagi sinatun. Sinatun lepas pada kita mengantuk tu apa dia punya istilah lepas pada tu? Merewang. Lena tak lena lagi. Dalam bahasa Arab antara lena dengan mengantuk tu ada perkataan sinatun. Dia rasa khayal. Kalau boleh kata lelap lebih kurang lah. Lena tu lepas pada tu dah sebab tidur dia lena. Dia terlelap. Lelap tu lebih kurang. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada panggil la ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak terlelap dan dia tidak tidur. Tak, kita terlelap kan? Betul lah terlelap. Terima kasih. Jadi terlelap hasil daripada pertama dia menguap, dia
mengantuk, dia menguap, kemudian dia terlelap. Allah tak ada pernah terlelap. Baik. Jadi sinatun tadi dia rentetan daripada tu, kemudian barulah dia terlelap. Dia tak ada terlelap tu pun tak ada. Ada orang terlelap tu. Dia mesti dengan mengantuk, dia rasa ustaz dekat depan makin lama nampak makin kecil dah lah. Kecil ustaz makin lama makin kecil. Dia rasa makin dunia makin malam, walaupun cahaya banyak tapi tu dia. Lepas daripada tu barulah terlelap. Dia tak ada telu. Tak ada. Kan? Baik. Jadi dipanggil sinatun. Sebab tu bahasa Arab ni banyak perkataan-perkataan dia panggil apa nama ni? Kenapa perkataan tu dikeluarkan? Kenapa perkataan tu disebut begitu Baik. Jadi kata Nabi SAW, kamu akan mengekori sanana. Dia panggil jejak langkah. Kita terjemah jejak langkah sebab selangkah. Apa nama ni? Benda yang dibuat kok tu lagi, kok tu lah kita. Baik. Katanya shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kemudian sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau dia masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu pasti akan mengekori mereka. Baik. Dari aspek ni disebut, Nabi SAW sebut bagaimana umat Islam dia akan ikut, dia panggil jejak langkah, dia akan ikut resam Yahudi dan Nasrani, walaupun dari aspek kita tengok tak masuk akal. Nabi kata kalau masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan masuk. Maknanya untuk apa kita masuk lubang biawak? Tak ada tujuan pun. Tapi maknanya benda yang sempit, benda yang mustahil, benda yang tak patut dibuat, benda yang kita nampak takkan nak buat, tapi akan dibuat oleh umat Islam. Pasal apa dia? Pasal mengikuti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani tanpa persoal. Dia tak soal banyak pun. Begitu buat begini aja. Terutama dalam dunia kita yang sekarang ini, bila kita makin mewah berkembang maju, kita apa nama ni, kita ambil semua benda daripada Yahudi dan Nasrani. Maknanya kadang-kadang kita tak tahu pun itu daripada rupanya Yahudi Nasrani rupanya. Itu adalah dakwah daripada mereka rupanya. Tapi oleh kerana kita mungkin kita rasa apa dia, sebab orang nak pakat dah buat, kita buat. Challenge banyaklah dalam Facebook sekarang, penuh dengan challenge tu lah, challenge ni lah, kita pun ikut. Orang buat itu, kita pun ikut. Terjebak juga kita. Ngaku terjebak, tapi kenapa terjebak? Aku pun tak tahu. Orang buat, kita buat. Daripada situ kadang-kadang ada orang tasyadud juga. Jangan buat begitu. Itu dia panggil apa nama ni, Yahudi Nasrani. Semua benda nak kait Yahudi Nasrani. Kadang-kadang ada begitu juga. Jangan buat Yahudi Nasrani. Padahal dia tak buat tu Yahudi Nasrani. Contohnya contoh apa dia? Contohnya susu kambing. Maka kita kata orang Yahudi Nasrani dia minum susu kambing, tapi dia suruh kita minum susu lembu. Kan? Dengar gitu, pernah dengar? Tak pernah dengar. Saya bagi tahu ni. Jadi kebanyakan orang kata, tengok, kita sebenarnya perlu minum susu kambing. Nabi minum susu kambing. Apa dia lagi? Yahudi pun minum susu kambing, tapi mereka promosi supaya kita minum susu lembu. Dutch Lady, Fernleaf, Dumex, apa dia lagi? Sebut dah nak. Banyak yang kita sebut gitu. Cuma betul ke tidak begitu? Sebab kita duk rasa semua benda ni, kerana nak beringat sangat, semua benda kita kata Yahudi Nasrani. Sedangkan kalau kita tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW, cuba cari satu hadis yang Nabi suruh minum susu kambing. Cuba cari satu hadis. Google tak apa sekarang ni, mudah, tanya Google aja. Maulana Google, Syekhul Syekhul Yahud, apa nama, Al-Habib YouTube, tanyalah. Boleh banyak-banyak. Kalau benda yang apa nama ni, laman-laman yang okey, alhamdulillah, ada banyak juga yang laman yang okey, tapi kadang-kadang kita perlu dia panggil confirmkan dulu. Baik. Jadi maknanya kalau kita tanya, ada ke tidak yang Nabi SAW suruh minum susu kambing? Tak pernah ada. Tapi Nabi SAW dalam satu riwayat Ahmad, Nabi SAW sebut apa dia? Ishrabu min albanil baqar. Minumlah susu lembu. Sudah. Nabi suruh minum. Kalau kita katakan
perbuatan Nabi, kita orang pun kata, tu Nabi SAW, tengok Nabi masa berhijrah, Nabi singgah di perkemahan ataupun khemah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad masa hijrah kan, Nabi SAW singgah di tempat khemah Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi minum apa? Nabi minta susu kambing. Nah, kemudian apa dia lagi? Nabi sendiri pun bela kambing. Masa dia punya zaman remaja dia bela kambing. Jadi mesti dah minum susu kambing. Kemudian apa lagi? Banyaklah dia sebutnya. Tapi kalau kita tengok dalam kaedah ilmu fiqh ataupun ilmu usul, kata-kata Nabi dengan perbuatan Nabi, mana yang patut kita utamakan? Mana yang patut kita utamakan? Kita patut utamakan kata-kata Nabi SAW, jika betul-betul ataupun ia adalah sabdaan yang sahih. Baik. Jadi yang Nabi sebut apa dia? Minum susu lembu. Yang Nabi buat apa dia? Minum susu kambing. Jadi mana nak kena dahulukan? Susu lembu. Sat lagi habis dah pasal raya susu lembu. Habislah toke susu kambing, hai ikut mampu lah. Tak, bukan nak sebut itu. Ini kita nak sebut tentang mindset kita. Bukan kata jangan minum susu kambing. Tak. Ni dua benda yang berbeza tau. Kita panggil apa dia? Provokasi, ataupun dia panggil apabila ada kepentingan peribadi ataupun ada profit tertentu, maka kadang-kadang kita mengemukakan teori yang tidak tepat. Semua teori kita nak kaitkan dengan Yahudi Nasrani, itu tidak tepat. Tetapi dalam masa yang sama kita kena hindari diri kita daripada mengikuti jejak langkah Yahudi Nasrani. Itu confirm. Baik. Apa dia lagi? Susu unta. Nabi SAW, Aisyah kata, kami dalam satu minggu biasanya akan dihadiahkan oleh jiran kami susu unta. Maka Nabi minum susu unta. Kalaulah kita katakan kalaulah kita katakan susu kambing yang lebih bagus, lebih baik, lebih apa semua, banyaklah kita nak sebutnya, maka Nabi akan bagi tahu kepada jiran, cukup-cukuplah bagi susu untanya, bagi susu kambing lah pula. Nah, begitu. Sebab Nabi akan sebut susu kambing ni aku banyak minum susu kambing, kelebihan dia begitu, patutnya Nabi kata begitulah. Ni dia bagi susu unta je. Kambing, unta lagi mahal daripada kambing. Nah, patutnya Nabi sebut, bagi susu kambing pula. Susu unta pun. Tak. Jiran tetangga Aisyah kata duk bagi susu unta. Baik. Jadi nak sebut apa dia? Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat, orang yang sakit, Nabi suruh minum susu apa? Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Minum susu unta ni kau minum, dan juga kencing unta pun minum juga, supaya sembuh penyakit tu. Patutnya Nabi kata minum susu kambing lah sebab dia ada antibody. Tapi Nabi tak sebut lah begitu. Kalau sebut begitu memang tak faham lah Arab masa tu. Lebih-lebih lagi pula kita sekarang pun tukar lagi antibody ke antibiotik. Itu dia. Busybody banyak lah busybody, tapi antibiotik kadang tertukar lagi. Jadi sahabat-sahabat, saya nak sebutkan di sini apa dia? Antara perkara yang disebut oleh Nabi ialah kita perlu jaga diri kita waspada daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi janganlah kita menyebabkan semua benda kita kaitkan dengan Yahudi dan Nasrani. Tu kena betul-betul pastikan benda tu. Baik. Habis ni cerita. Ada soalan tuan-tuan? Boleh kita kemukakan soalan, pandangan dan sebagainya, tak ada masalah. Bukan saja soalan, pandangan pun boleh kemukakan. Kita dah ada kita punya talian WhatsApp kita 0115869894. Boleh teks sekarang. Baik. Jadi sahabat-sahabat dan jemaah rahmati Allah, itu kita jelas dalam isu ataupun tajuk yang dikemukakan ni. Baik, insya-Allah. Seterusnya, hadis ke-191. Tajuk cara menghadapi wabak taun. Katanya, wa biqal an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israil aw ala man kana qablakum. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Baik. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, katanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun itu siksaan yang dikirimkan ke atas golongan daripada Bani Israel ataupun ke atas orang yang ada sebelum kamu. Maka apabila kamu dengar berkenaan dengannya, yakni berita taun sedang merebak di satu bumi, satu tempat, maka janganlah kamu datang kepadanya. Dan apabila menimpa taun ke atas satu bumi ataupun satu tempat, padahal kamu ada di dalamnya, jangan kamu keluar daripadanya. Baik. Hadis ni keterangannya beginilah bahaya penyakit taun. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu memberitahu kepada kita bahawa taun itu memanglah siksaan yang pada masa dahulu dikirimkan kepada Bani Israel yang telah banyak melakukan kejahatan dan kemungkaran. Kalau kamu mendengar taun itu bermaharajalela dalam sebuah negeri, maka janganlah masuk ke dalamnya. Seterusnya, kalau kamu telah ada dalam sebuah negeri yang ada penyakit itu, jangan pula kamu keluar daripadanya kecuali oleh suatu urusan yang mustahak. Baik. Ni semua kita boleh fahamlah berkenaan dengan penyakit taun ni. Baik. Dia punya apa dia? Pertama, Nabi SAW ni sebut tentang penyakit taun ini. Nabi kata dia merupakan satu wabak yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada kumpulan Bani Israel. Ni ulama berbeza pandangan di kalangan Bani Israel ni bila berlakunya. Satu. Yang kedua, kepada orang, ataupun kata Nabi kepada orang yang terdahulu daripada kita. Baik. Pada wabak taun yang pertama berlaku pada zaman Bani Israel ialah ketika Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada Fir'aun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minal amwal. Dan kami telah ambil tindakan terhadap Fir'aun di bawah pemerintahan dia. Sebab Fir'aun ni orang ataupun raja yang pertama dia mengaku dia Tuhan. Pasal apa? Dia tak pernah sakit. 40 tahun tak pernah sakit. Jadi kita ni kena beringatlah sikit. Kalaulah kita ni dia panggil tak pernah sakit, kena beringat. Kena sakit juga. Ambil lah sikit. Mana tahu kecil manis ke, darah tinggi ke, ambil lah sikit. Jangan tak sakit. Berbagi pula. Jadi kerana apa dia? Kerana Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah sakit dia. Maka dengan itu dia mendabik dada dia Tuhan. Sebab tu dia tak sakit, dia Tuhan kan. Tu dia. Jadi Fir'aun dabik dada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia lawan Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan beberapa petanda ataupun beberapa hukuman kepadanya. Cubaan. Antaranya ialah apa dia? Bisinin, kemarau panjang. Kemarau dia punya tempat dia. Walaupun kemarau dia okey, relax aja. Raja kan, banyak dia punya simpanan dia. Walaupun rakyat menderita, raja orang atas tepat. Okey, tak ada masalah. Baik. Jadi yang kedua, akhirna bisinin wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta benda. Baik. Kekurangan jiwa, kematian, iaitu antaranya Allah Subhanahu Wa Taala merebaknya wabak taun pada zaman Fir'aun. Walaupun dia tak kena. Tu dia hebat dia kan. Kita sini orang mendabik dada. Donald Trump pun kena. Hari tu tak pernah pakai mask, sekarang pakai mask dah. Dah kena dah. Tu dia. Sebelum ni memang dia kata apa, orang dia punya penasihat habis cakap tak jadi, tak tahulah punah sihat ke penasihat ke. La ilaha illallah. Jadi Allah turunkan penyakit taun pada zaman Firaun. Walaupun dia tak kena, tapi nak kena merebak pada zaman Firaun. Jadi dia merupakan salah satu daripada bentuk hukuman. Satu. Ataupun nanti hadis yang berikutnya, hadis 192 dia ada kaitan, nanti insya-Allah kita bacakan juga. Jadi apabila dengar, maka kita jangan pergi. Tahu dah ada taun, tak payah pergi. Kalau kita di tempat kita, tak payah keluar. Sebab apa dia? Nak menghindari daripada berlakunya penularan. Baik. Wa biqala an Aisyah radhiyallahu anha
qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. Ta'un ni banyak benda. Saya nak sebut tentang banyak benda pasal ta'un ni. Walau bagaimanapun mungkin masa kita tak mencukupi agaknya. Ya, masa kita tak mencukupi. Ulama dia karang satu kitab, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia karang satu kitab Al-Ma'un fi Fadlit Ta'un. Al-Ma'un fi Fadlit Ta'un. Al-Ma'un iaitu hajat, orang yang berhajat, berkeperluan bagi mengetahui kelebihan penyakit ta'un. Oi, ada kelebihan penyakit ta'un. Nah, jadi sebenarnya insya-Allah kita sambung dalam pertemuan kita akan datanglah berkenaan dengan ta'un ni. Begitu juga pada hadis 192 kerana dia punya huraian dia cukup panjang yang boleh kita nak kongsikan berkenaan dengan penyakit ta'un ni insya-Allah. Jadi katanya setakat itulah perbincangan kita untuk malam ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda ihtiyajina ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.